Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini merupakan malam akhir dalam bulan Rajab dan kita akan menghampiri pada bulan Syakban, dan menjadi amalan umat Islam khususnya di Nusantara ini, mereka akan menyambut peristiwa yang menjadi sejarah dalam umat Islam dan menjadi kewajipan bagi umat Islam mengimaninya, iaitulah peristiwa Isra' wal Mi'raj, peristiwa perjalanan Rasulullah daripada kota Mekah ke Masjidil Haram. Jadi kita kena ingat dalam bulan Rajab ini juga ada peristiwa yang menjadi sejarah dalam Islam. Di antaranya juga iaitu peristiwa hijrah yang pertama dalam Islam, iaitu hijrah ke Habasyah kali yang pertama, dan peristiwa peperangan Tabuk pada bulan Rajab juga, dan juga peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada umat Islam menakluk ataupun menawan semula kota Aqsa, iaitu Palestin, Baitul Muqaddis, yang diketuai oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 27 Rajab. Tarikh ini merupakan sejarah dalam umat Islam. Jadi kita sudah menghampiri bulan Syakban. Bulan Syakban juga, setelah itu kita akan bertemu dengan Ramadan. Jadi bolehlah kita umat Islam ini bersedia untuk menyambut kedatangan Ramadan, dan di antara amalan yang diajar oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa ballighna Ramadan. Ini di antara doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kita boleh amalkan. Dan kepada muslimin, muslimat, khususnya pada muslimat, sekiranya ada meninggalkan ataupun tak sempat menunaikan fardu puasa pada tahun lepas, tak sempat qada, maka kena qada. Kalau tak, nanti kena fidyah. Jadi insyaAllah kita akan masuk bab baru, iaitu babu adabi qada'il hajah. Bab pada menyatakan adab-adab qada hajat. Qada hajat, iaitu untuk buang air besar ataupun buang air kecil, itu dinamakan qada hajat. Dalam mazhab Syafi'i, hukum untuk menyucikan ataupun membersihkan istinja ataupun menghilangkan najis setelah buang air kecil ataupun besar adalah wajib. Dan begitulah jamhur ulama, kerana dia adalah najis, sekiranya kita tidak menyucikannya, yang pertama najis, yang keduanya tidak sah sekiranya dibawa kepada sembahyang. Pada hari ini kita lihat ada pelbagai cara orang qada hajat. Kalau kita masuk tanda awam, lelaki ada dua pilihan. Sama kalau dia nak buat air kecil, sama ada dipancut dekat dinding ataupun masuk dekat tandas. Dekat Eropah sekarang ni dah ada tandas awam dipanggil kencing bercangkung untuk wanita. Dia buat tandas terbuka, boleh macam taman, boleh tengok macam tu je. Itu satu benda biasa, sudah ada, dah dibuat. Dan ini
adalah amalan-amalan bukan daripada Islam. Yang mana Islam anjurkan, insya-Allah kita akan baca. Jadi pada hari ini kita dapat lihat, khususnya negara kita ini, kalau kita pergi tanda awam khususnya, kita akan dapat lihat, saya tak tahu dah wanita ada tak kencing sembuh kat dinding, ada? Saya tak pernah masuk. Tak ada okey. Yang saya tahu perempuan, lelaki lah lelaki memang ada. Sama, mungkin sebahagian kadang dia buat partition. Ada sebahagian dia buat partition, dia buat mangkuk. Ada sebahagian dia tak buat partition, dia open semua. Lepas tu dia buatlah air sikit ngalir dekat situ. Jadi kawan tu pergilah buka, sembuh kat situ. Yang lain datang pun sembuh juga, boleh ngintai-ngintai. Besar. Boleh tengok, boleh terkejut macam tu. Jadi dari segi hukum Islamnya macam mana? Apakah hukum dan apakah ajaran Islam sebenarnya? InsyaAllah malam ini kita akan bahaskan. Jadi tuan-tuan boleh buka kitab. InsyaAllah kita sambung dalam pengajian kita, iaitu kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab yang kita sebut tadi, bab adab qada'il hajah. Hadis yang pertama, qala an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' wada'a khatamuhu akhrajahu arba'ah wa huwa ma'lul. Yang bermaksud, dan diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk akan tempat kosong iaitu tandas, beliau meletakkan cincinnya, dikeluarkan oleh orang yang empat, maksudnya imam yang empat. Dan hadis ini adalah maklul. Kita dah bahas sebelum ini, kalau kita jumpa istilah rawahul arba'ah diriwayatkan oleh empat imam, apa istilah rawahul arba'ah ataupun rawahul khamsah? Kalau kata rawahul arba'ah diriwayatkan oleh empat orang, maksudnya Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasai. Terkeluar Bukhari dan Muslim. Itu dinamakan kutubul arba'ah. Kalau kata rawahul arba'ah, iaitu Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dan Nasai. Yang tu maksudnya rawahul arba'ah. Empat kitab besar, empat. Itu di antara yang dimaksudkan. Hadis ini dikatakan maklul. Maklul di sini, apa maksud maklul dalam mustalah hadis? Adalah hadis yang mempunyai cacat pada perawi hadis itu. Maksud cacatnya apa dia? Sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad bin Ismail As-Sana'ani dalam kitabnya Subulus Salam, menyatakan bahawa Az-Zuhdi dia tidak bahawasanya dia kata Al-Hamam an Ibnu Jariz an Az-Zuhdi an Anas riwayatahu thiqat, lakin Ibnu Jariz lam yasma'hu min Zuhri. Maksudnya dekat sini Ibnu Jariz dia meriwayatkan bahawa dia kata saya terima hadis ini daripada Zuhri, sedangkan Zuhri dengan Ibnu Jariz dia bukan satu generasi. Dia bukan satu generasi. Maksudnya Ibnu Jarir tak pernah bertemu dengan Az-Zuhri. Bagaimana Ibnu Jarir boleh menyatakan saya ambil hadis ini daripada Az-Zuhri? Contoh saya sebut, saya telah mengambil hadis ini, saya telah belajar daripada Imam Syafi'i. Logik akal tak? Sedangkan Imam Syafi'i tahun kurun yang keberapa? Saya tahun yang keberapa? Jadi ulama hadis mengkaji dari situ. Maka di situ terdapat kecacatan dari segi perawi hadis itu. Dia menyatakan dia ambil hadis daripada Zuhri, sedangkan Az-Zuhri dia tidak sama dengan Ibnu Jarir. Kerana Jariz ini dia tak bertemu dengan Az-Zuhri. Maka di sini dikatakan adanya
illah ataupun ma'lul. Hadis dipanggil hadis mu'allal. Jadi hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Walaupun hadis ini dalam ini diriwayatkan hadis dhaif, di sana ada riwayat yang lain sebagaimana sebut sini 4. Sebab sebelum kita dah sebut dah, sekiranya hadis dhaif, di sana ada sandaran hadis yang lain yang lebih kuat dan banyak meriwayatkannya, maka hadis dhaif itu boleh naik ke marhalah ataupun martabat yang dinamakan hasan li ghairih. Maksudnya boleh diterima. Hadis ni menceritakan Rasulullah, keadaan Rasulullah masuk tandas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Makruf cincin Nabi ini sebagai muhur. Kalau Rasulullah ketika Rasulullah tulis surat kepada raja-raja Farsi, Rom dan sebagainya, datang seorang sahabat kata, ya Rasulullah, raja-raja dia tak akan baca surat apabila surat itu tidak ada muhur. Maksudnya dia akan panggil surat layang lah. Tak ada yang benar, tak ada siapa, tak ada cop, tak ada apa, tak ada daripada siapa, surat layang. Maka raja-raja tak akan baca. Oleh itu dia cadangkan kepada Rasulullah untuk buat muhur. Maka Rasulullah buat. Muhurnya macam mana? Cincin dipakai oleh Rasulullah, tulisannya Allah, Rasul, Muhammad. Cara bacanya Muhammad, Rasulullah. Kalimah Allah tu letak atas. Perbahasan panjang Ada sebagai ulama menyatakan, boleh tak kita letakkan kalimah Allah dengan Muhammad satu level, satu baris? Perbahasan panjang. Ala kulli hal, tidak ada dalil yang nas secara qat'i yang menyatakan tak boleh meletakkan dan sebagainya. Cuma di sana ada sebagai ulama mengambil kira supaya jangan menyamakan Allah dengan Tuhan. Jadi itu dari segi perbahasan ulama akidah. Cuma kita nak sebut kat sini, dalam cincin Rasulullah, Muhammad, Rasul, Allah. Maksudnya Allah, Rasul, Muhammad. Baca Muhammad, Rasulullah. Baca pada bawah ke atas. Jadi Rasulullah akan ambil cincin itu sebagai cok, sebagai muhur. Dan dalam muzium ada surat, lembaran surat Rasulullah menjadi turaf, menjadi tempat inilah sebagai bahan sejarah ada. Dan khatam Rasulullah ada cok muhur dia tu. Jadi Rasulullah apabila masuk tandas, Rasulullah akan wada'a, maksudnya cabut, tinggal. Perbahasan ulama dari segi itulah ulama berhujah berdalilkan ini, yahramu idkhal mashaf al-khala' li ghairi darurah. Diharamkan seseorang membawa mashaf masuk ke dalam tandas bi ghairi darurah, tanpa ada apa-apa keperluan, tanpa ada apa-apa kehendak ataupun tujuan yang menjadi asas, maka hukumnya adalah haram. Dan dikiaskan kepada apa-apa saja tulisan, sama ada dalam pakaian, pada pakaian dan sebagainya, yang ada tulisan kalimah Allah, ayatul Quran dan sebagainya, bawa masuk ke dalam tandas, maka tak boleh. Tak boleh bawa masuk. Dikiaskan. Rasulullah, cincin Rasulullah, tak semestinya cincin. Kalau kopiah yang ada nama Allah, ada tak? Ada tak kopiah yang dibuat logo kan? Biasa dia buat logo kan? Kena tengok. Kalau logo tu nama Allah, jangan bawa masuk tandas. Ataupun kadang ada beli t-shirt contohnya, t-shirt Islamik contohnya, ada buat letak ayat Quran, ataupun nama-nama Allah. Jabat agama dirampas. Kalau t-shirt yang ada kalimah Allah, dia akan rampas. Tak boleh, sebab akan masuk tandas. Macam mana? Kena cabut lah. Persoalannya dia boleh cabut ke? Kalau perempuan macam mana? Nak cabut nak tak mana? Jadi masuk tandas, masalahnya kat situ. Jadi ulama menyatakan haram berdasarkan hadis ini. Tak boleh bawa apa-apa saja yang tertulis kalimah Allah masuk dalam tandas. Tak boleh. Termasuklah mashaf, termasuklah pakaian yang ada tulis padanya kalimah-kalimah Allah. Dan begitulah kias. Dan sebelum ini
Kita dah bahas berkaitan tentang handphone, smartphone yang ada di dalamnya Al-Quran. Boleh juga kita kiaskan kepada orang yang hafiz 30 juzuk. Di dalam dadanya ada 30 Al-Quran. Boleh masuk tandas tak? Boleh. Habis nak letak mana Al-Quran yang dada? Bila dibaca, maka tak boleh lah. Ketika baca tu masuk tandas, tak boleh baca Quran dalam tandas. Tapi ketika dia senyap, tak apa. Macam nak smartphone, dalam tu memang ada 30 juzuk Al-Quran. Tapi ketika kita layarkan dia, kita onkan dia, kita buka skrin tu Al-Quran, maka jangan bawa masuk. Jadi kalau siapa cincin ni, ada perbahasan ulama. Ada hadis dalam Abu Daud, hadis Tirmizi. Dalam hadis Tirmizi, di mana Rasulullah melarang memakai cincin seperti Rasulullah. Perbahasan ulama, zaman Nabi melarang itu kerana zamannya, kerana takut adanya peniruan ataupun khusus untuk Rasul sahaja ketika itu. Dan sebagai ulama berpandangan boleh pada zaman sekarang, kerana dilarang itu adalah untuk jangan supaya menipu bahawa takut terkeliru ataupun takut menipu bahawa dia tu adalah Rasul, ataupun buat cop mohor dan sebagainya. Adapun zaman sekarang sebahagian ulama menyatakan boleh. Sekiranya orang yang berpandangan, yang berpegang kepada pandangan yang menyatakan boleh pakai cincin yang ada tulisan Allah, Rasul Muhammad, bacanya Muhammad Rasulullah, maka kalau nak masuk tandas, sama dia dipecat, cabut, ataupun sebagai ulama menyatakan boleh pusing, genggamkan dia bahagian dalam, genggam, macam tu. Jadi ala kulli hal, cara dasarnya diharamkan kepada umat Islam bawa mushaf ataupun apa-apa saja yang ada tulisan kalimah Allah masuk ke dalam tandas. Ada soalan? Ya. Okey. Kalau tulisan Rumi macam mana soal? Ada soalan daripada sahabat kita. Tulisan Rumi, ALLAH, apakah hukumnya? Dari segi dasar asal yang dimaksudkan oleh kat sini tulisan Arab. Kalau tulisan Rumi, di sana tidak ada perbahasan ulama yang secara khusus. Mungkin kalau kita katakan boleh elak, elaklah. Adapun dalil ini memang khusus kepada bahasa Arab. Ustaz, kalau terjemahan dalam bahasa, terjemahan Al-Quran ditulis kat baju ke apa ke dalam bahasa Melayu, terjemahan, bukan ayat Al-Quran tapi terjemahan. Ala kulli hal, kita katakan kalau boleh elak. Sebab memang dalil yang cara zahir dalilnya adalah ditujukan kepada ayat Al-Quran tu sendiri. Beza saya baca Bismillahirrahmanirrahim dengan saya baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baca Bismillahirrahmanirrahim ayat Quran, sah sembahyang. Baca terjemahan tak sah. Walaupun membawa maksud boleh kita katakan sama, tapi tak dikira ayat Quran, tak sah dalam sembahyang. Jadi macam mana kiraan dalam tandas? Cara dasarnya dalil menunjukkan kepada lafaz bahasa Arab tu. Yang lain kalau boleh jangan bawa. Elakkanlah masuk tandas. Sama ada kita dengan cara kita terbalikkan sebagaimana sebagai ulama menyatakan boleh dipusingkan. Maksudnya sama ada, ikutlah kaedah macam mana tu. Kalau dia pakai baju kena lihat juga, jangan pakai beli je. Kita tengok juga. Dan kita lihat masa tahun lepas Jabatan Agama ada buat pameran masa ada konvo dekat UTM. Dibuat dalam masa sama adalah buat dia punya kios ataupun gerai dia untuk ataupun promosikan ataupun memperkenalkan pada masyarakat barang-barang yang tidak patuh syariah, barang-barang yang tidak dibenarkan oleh syarak. Di antaranya ada kasut ataupun slipper, bawah tapak itu nama Allah. Ini memang sengaja di nak menghina Islam. Tapak kasut itu tertulisnya Allah dengan jelas, dengan buat ukiran khot, bukan khot biasa,
khufi. Maka ini adalah satu penghinaan. Tak boleh, haram kita memijak kalimah Allah. Haram, ulama menyatakan haram kerana itu adalah satu penghinaan. Jangan kata masuk tandas diharamkan, apatah lagi memijak kalimah Allah, maka diharamkan, tak boleh. Jadi umat Islam dari segi itu kita kena peka juga. Termasuklah benda-benda yang lain dan sebagainya, tatu dan sebagainya, ayat Al-Quran ditatu dalam badan, ini semua adalah diharamkan dalam Islam. Tatu pada badan, nak masuk tandas, kalimah tu akan pergi dan sebagainya, menjadi rumit, maka ulama haramkan, tak boleh. Dan sebagian, Ustaz, macam mana kalau orang pakai azimat? Ada kan azimat pakai kat tali pinggang, leher dan sebagainya. Saya tak nak bahas lah dari segi hukum azimat tu sendiri. Dari segi hukum azimat tu perbahasan banyak. Saya nak sebut ni, ada sebagian ulama menyatakan dibenarkan, hukumnya makruh dengan syarat azimat itu adalah ayat Quran, dan dia tidak, i'tikadnya bukan pada azimat, i'tikadnya pada Allah. Ini ada pandangan menyatakan makruh. Katakanlah orang ini berpegang kepada pandangan itu dan pada diri dia ada azimat tu, macam mana nak masuk tandas? Itu adalah kalimah Allah ataupun ayat-ayat Quran. Jadi kena cabutlah azimat itu, kena cabut. Itu adalah Quran. Cuma saya nak tahu itulah, kadang azimat tu apa dia? Ayat Al-Quran ke ataupun ayat-ayat lain? Saya pernah dapat panggilan seorang tanya, ahli jamaah yang selalu dengar kuliah, tanya, Ustaz, saya nak tanya ni ayat, ada kawan saya bagi satu ayat Quran ni, saya nak tahu ayat apa untuk melariskan bisnes. Saya tanyalah, cuba baca, dia baca saya lupa ayat depan dia, dekat dia sebut tu saya ingat, waliyul jibal, waliyul waliyul sahra, waliyul ghabat, macam itulah. Saya dengar ini bukan ayat Quran. Saya kata, nak tahu tak terjemahan makna dia apa? Dia kata nak, maksud dia waliyul jibal, mambang bukit, waliyul bah, mambang air. Rupanya Piramli tahu, dia mengkaji. Terkejut sahabat tu dengar, rupanya mambang tanah, mambang air, rupanya bukan ayat Quran. Dia ingat ayat Quran, dia kata sahabat dia bagi tu ayat Quran sebagai pelaris. Ada, dia ingat ayat bahasa Arab tu ayat Quran. Baca bunyi macam ayat Quran, dia buat lagu. Rupanya maknanya mambang tanah, mambang air, mambang. Jadi minta pada mambang, bukan minta pada Allah Azza wa Jalla. Kalau macam tu syirik. Jadi kalau katalah ayat Quran, berbahasa ulama panjang lah. Ada kata tu saya tak nak sentuh tu. Semua saya sebut sebab kita fokus dalam ni. Nak masuk tandas, kena cabut. Kena cabut lah. Jadi itu dari segi hukum. Ada soalan? Okay, jelas Okay. Kita terus hadis yang kedua dalam bab qada hajah. Qala wa anhu, maksudnya an Anasin radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Boleh baca dulu sama ada baca minal khubuthi, ba tu dibarikan depan, atau minal khubuthi dimatikan. Boleh baca dulu. Kalau dalam ni boleh sebagaimana Muhammad Ismail As-Sun'ani menyatakan boleh baca Al-Khubuthi. Jadi maksudnya, dan diriwayatkan daripadanya, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas juga radhiyallahu anhu katanya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk tempat kosong, masuk tandas, berkatalah ia, ya Allah, ya Tuhanku, bahwasanya aku berlindung dengan Engkau daripada segala jin lelaki dan segala jin perempuan. Telah dikeluarkan oleh 7 imam. Apa yang dimaksudkan tulis 7 imam? Iaitu 4 yang kita sebut tadi,
ataupun cara mudah Kutubun Sittah tambah satu lagi Imam Ahmad, iaitu Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i. 7 orang ni. Maksudnya hadis ni adalah hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud. 7 imam meriwayatkan hadis ini. Jadi Nabi SAW ketika nak masuk tandas, Nabi akan baca doa ni. Maksudnya Nabi sebut, Allahumma, wahai Tuhanku, inni aku a'udzubika, minta perlindungan. Kenapa Nabi minta perlindungan? Setiap sesuatu Nabi minta perlindungan, mesti ada sesuatu, ada benda yang membahayakan. Ya, tandas ini adalah tempat tinggal syaitan. Sebab itulah Nabi ajar, dan Nabi sendiri akan baca doa ketika hendak masuk. Jangan masuk tandas, jangan dah dalam tandas baca. Ketika nak masuk, sebelum dekat luar tu baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan boleh kita baca dengan jelas kerana Nabi baca, sahabat dengar. Ni Nabi baca kuat. Kalau Nabi baca dalam hati, dengar tak sahabat? Tak dengar. Habis Anas dia kata Nabi baca, maksudnya Anas dengar. Macam mana dia dengar? Nabi baca dengan kuat. Dan Nabi baca kuat niat untuk mengajar pada sahabat. Janganlah kita pergi baca kuat-kuat macam tu. Heran orang. Sandai kan ahli jemaah heran, mana orang dia baca kuat-kuat. Kita baca boleh. Maksud baca ni dah ada dua. Sama ada kita baca qauli ataupun qalbi. Kan kita sembahyang ada rukun qauli dengan qalbi. Kita baca Fatihah qauli ke qalbi? Al-Fatihah tu rukun qauli ke qalbi? Qauli baca. Maka dalam ulama khususnya Imam Syafi'i kata tak sah kalau orang tu baca dalam hati. Kenapa tak sah? Kerana Al-Fatihah tu adalah rukun qauli, maka dia kena baca. Cuma bunyinya jangan kuat. Jangan dia pula lebih pada imam. Tu. Jadi macam juga ketika nak masuk tandas, baca. Tapi jangan baca kuat-kuat. Baca sekadar macam orang baca dalam semayang lah, macam tu lah. Untuk dengar dia je. Baca dan masuk. Ketika mana? Dekat luar tandas. Okey, definisi tandas macam mana? Ustaz, saya nak masuk rumah saya, dan rumah saya satu bumbung. Jadi saya nak baca tu kat mana? Ataupun dalam tandas dia, buka satu pintu, ada bilik mandi, ada tandas. Jadi nak bacanya kat mana? Ketika kat pintu tu ke? Sebab masuk tak jumpa tandas lagi, akan jumpa kat shower, mandi itu dulu. Sebelah tu baru tandas. Jadi bacanya kat mana? Batasan tandas tu macam mana? Kalau zaman dulu, nanti kita akan perbahasan. Kalau zaman dulu Rasulullah akan pergi macam kampung. Orang kampung tandas dia kat mana? Pedalaman kan. Kalau dekat Malaysia ni dalam hutan lah lebih kurang. Kalau dekat Arab padang pasir, dia akan pergi kawasan jauh sikit. Jadi dalam rumah macam mana? Macam masjid kita, surau. Jadi sekiranya rumah kita tu walaupun satu bumbung tak menjadi perbahasan. Kita satu pintu tak menjadi perbahasan. Buka satu pintu, sekiranya ni shower dan ada partition, sama ada cermin macam tu ke, untuk pergi ke tandas, maka tempat mandi dengan tandas dikira bukan satu. Maksudnya ni bilik mandi, ni tandas. Macam kita tempat ambil wuduk, tandas, ada pintu ataupun ada benda partition yang menghalang, maka itu berlainan. Tapi kalau buka pintu je, inilah shower mandi dan ini tandas, memang tak ada partition, tak ada apa, maka itu dinamakan tandas. Tandas yang mempunyai shower mandi, maka kena baca sebelum masuk lah. Jadi rumah siapa yang ada partition, masuk tandas, masuk dekat bilik mandi tu, tak, itu dipanggil bilik mandi, maka hukumnya bukan hukum tandas. Bila sebut bukan hukum tandas, boleh baca sebut nama Allah dan sebagainya. Tapi kalau dah sebut hukum tandas, maka yang tadi kita bahas tadi, kalau tak ada partition, maka dia hukum tandas. Itu kaedah. Jadi bacanya ketika mana? Di luar, sebelum masuk. Nabi
Hadis ni tidak menyatakan masuk kaki kiri atau kanan. Riwayat lain, di antara riwayat lain, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini di antara adab masuk tandas, dan Nabi ajar untuk membaca doa, dan ini adalah disunatkan kepada kita semua untuk minta perlindungan daripada khubus. Sebagian ulama dalam ini menulis bahawa jin perempuan dan jin lelaki, jin lelaki dan jin perempuan. Sebagian ulama menyatakan al-khubus ini penyakit, satu penyakit. Wallahu alam, satu penyakit ini apa? Jenis penyakit. Jadi minta perlindungan daripada sedemikian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan segera, dia tak akan lama duduk dalam tandas. Dia akan segera masuk tandas, kerana kita ketahui tandas ini adalah kediaman syaitan. Ada soalan? Ya. Okey. Bagus soalan. Kita masuk rumah kita yang jenis tak ada partition, maksudnya sekaligus tandas dan ada shower mandi. Kita masuk tu kan nak qada hajat, nak mandi. Dia sekiranya dia dah jatuh hukum tandas, maka disunatkanlah. Dan hukumnya seperti hukum tandas. Jangan sebut nama Allah, dia akan jatuh pada hukum tandas. Sekiranya dah didefinisikan sebagai tandas, maka dia akan jatuh hukum tandas. Sama ada kita masuk dalam tu, asalkan masuk tandas, disunatkan kita masuk kaki kiri dan baca doa. Setiap kali kita masuk tandas disunatkan. Walau tujuan kita lain, tak ada masalah, dibenarkan. Yep. Ambil wudu. Okey. Macam situasi tadi menyatakan rumah yang jadi macam tu, nak masuk mandi ataupun ambil wudu, dia dasar dia macam ni. Nak masuk selain daripada tandas, tak diharuskan. Doa ini khusus untuk masuk tandas. Jadi macam saya sebut tadi, sekiranya walaupun niat kita bukan qada hajat, tapi kita nak ambil, kita masuk tandas. Macam contoh sini ada tandas tak? Ada kan? Tandas kat situ. Kita masuk, katalah kebetulan hari Jumaat, penuh orang ambil wudu. Orang ambil wudu semua dah penuh. Jadi kita pun, orang dah nak semayang, kita mungkin nak cepat, kita masuk tandas nak ambil wudu, bukan nak qada hajat, masuk tandas nak ambil wudu. Boleh nampak situasi tu? Bila definisi itu adalah tandas, maka disunatkan baca, walaupun niat dia bukan untuk qada hajat, kerana minta perlindungan daripada syaitan. Sebab syaitan ada dekat situ. Tak semestinya syaitan ni tunggu qada hajat je baru dia ganggu. Tak qada hajat pun dia akan ganggu juga. Kita tak tahu bahawa syaitan ini dia akan ganggu jenis macam mana. Tapi itulah yang Nabi SAW ajar kita. Ni benda yang gaib, kita tak tahu, kita tak nampak. Syaitan ke ada tuan-tuan yang pergi tengok tandas nampak, ada 2 ekor jantan betina kat situ. Ada yang nampak? Tak ada. Tak tahulah kalau tuan-tuan yang ada kat sini yang nampak masuk tandas tu, nampak, Ustaz, saya nampak ada 2 ekor kat dalam tu. Kalau dalam perubatan Islam, orang yang kena sihir, pada dirinya akan ada jin. Jadi pandangan penglihatan dia akan dikaburi dengan penglihatan jin ataupun syaitan. Orang macam ni berpotensi besar dia boleh melihat makhluk halus. Orang yang kena sihir, yang jin ada dalam tubuh badan dia boleh melihat jin. Kebanyakannya macam tu. Biasanya dia dapat lihat. Kadang dia nampak orang. Bila jin masuk dalam tubuh badan dia dapat lihat. Sebab tu kadang bomoh sebagainya, dia berubat, dia melihat tu melalui penglihatan jin. Dia tahu orang ni ada saka ke, ada jin lelaki ke jin perempuan, asyik ataupun asyikah tengah bergantung dengan dia. Dia nampak. Sebab penglihatan dia dikaburi ataupun dilihatkan oleh jin. Jadi biasanya kalau orang macam tu, sama ada dulu tu lah, sama ada dia guna ilmu bantuan daripada jin untuk melihat, ataupun dia tu ada jin pada tubuh badan dia boleh nampak.
Dan jarang mungkin ada Allah berikan. Biasanya kanak-kanak dia akan nampak. Biasanya kanak-kanak mungkin dia nampak. Tu pun bukan tiap-tiap kali dia nak tengok, mungkin satu ketika dia nampak. Biasanya bayi, kanak-kanak kecil lah, dia akan nampak. Jadi cara dasarnya benda ni benda ghaib, dan kita kena iman. Dan Nabi ajar masuk tandas minta perlindungan kerana ada syaitan dekat situ. Khubusi ataupun khubus wal khaba'is, betina dan jantan duduk kat situ. Maka jangan kita pergi duduk. Ada sebahagian tempat ada siap dekat tandas rumah dia letak majalah. Heran kita, letak untuk apa? Ustaz khusyuk sikit tengah ambil jimat, maksudnya biar jangan habis masa macam tu je. Sedar tak sedar dah setengah jam dalam tandas bayar baca. Ada sampai satu tahap, ustaz saya cerita, dia pernah pergi ngajar satu rumah orang korporat ni. Dalam rumah tu, dalam tandas dia ada astro. Kita kat rumah, dalam bilik kita tak ada astro, dia dalam tandas ada astro. Ada TV, ada astro lagi. Bayangkan, itu rumah syaitan. Dia layan astro dengan syaitan. Jadi sepatutnya Nabi Rasulullah SAW, Nabi akan segera. Nanti kita akan jumpa hadis belakang ini, Nabi melarang kita bercakap dan sebagainya. Jadi kita masuk, buang qada hajat dengan sempurna dan keluar segera. Tak payah duduk filin dekat situ, duduk layan TV ke layan apa ke, tak perlu. Tandas ni apa nikmatnya? Dah lah bau busuk ke kita seronok enak? Oh sedapnya, haruman dia tak ada. Sampai tutup hidung. Jadi bau yang tidak enak ni boleh mengganggu, tak elok. Jadi cepat-cepat keluar. Itu di antara Rasulullah ajar. Jadi kalau boleh jangan ada benda-benda macam tu. Kalau siapa yang letak majalah dalam tandas ke, ustaz jimatkan masa. Jangan habiskan ruginya. Tak apa, biarkan waktu lain lah. Lagi-lagi lah kalau majalah yang buat itu jangan. Jadi memang tak sesuai. Dengan tandas jangan. Ada sebahagian mereka berpandangan sedemikian, dia letak dalam majalah isu semasa dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak bagus. Pandangan Islam tidak bagus, kerana itu tempat syaitan. Ada soalan? Ya. Okey. Dalam tandas. Ya, saya pernah pergi, ada tandas, adalah pasaraya kita tu. Dalam tandas dia ada speaker, cuma dia letak lagu feeling lah, lagu slow feeling yang memang kita pun rasa dengan aircon lepas tu lagu feeling pula. Tengah rasa tu. Yang ni pula isu dia azan. Ini menjadi satu masalah. Jangan. Kalau nak tak azan pun kecualikan tandas. Kecualikan. Kerana tempat ini tak boleh disebut nama Allah, tak boleh diazan, tak boleh bawa tulisan. Bayangkan tulisan tak boleh bawa masuk. Apatah lagi dibacakan ayat-ayat Allah. Azan. Ustaz nak halau dia daripada tandas. Tak boleh. Memang itu Allah dah jadikan tempat dia. Jangan pergi halau, tak payah. Memang itu tempat dia. Dan Allah dah jadi dia, itu tempat dia. Dan syaitan bila azan dia akan pergi ke tempat situ. Dan kita tak boleh pergi azan dan tandas. Lagilah tak speaker itu menjadikan satu masalah. Tak boleh lah. Kalau jumpa sedemikian, mungkin kita boleh cadangkan kepada pihak yang berkenaan supaya tandas tu, ataupun boleh tandas sahaja ataupun azan sahaja, jangan di. Mungkin contohnya dia nak bagi information ataupun iklan ke ataupun apa, walaupun duduk tandas tu kan, nak bagi tahu ada kecemasan, kebakaran ke ataupun apa ke, supaya dia tahu walaupun kat tengah tandas ke, tak apa, boleh letak, tapi jangan letak azan lah. Itu je lah soalan tadi. Tak nak? Menyanyi. Soalan tu insyaAllah kita akan jawab. Ada dalam ni berkaitan Nabi larang. Kita akan bahas, mana lebar ada hadis dia. Menyanyi ke, bernasyid ke,
Dalam tandas. Ada hadis nanti insya-Allah kita jawab dalam hadis tu. Ya, ada salah. Okey situasi hadis maksudnya rumah yang berbentuk macam tu kan. Maksudnya situasi yang macam tu lah, yang tak ada partition lah. Okey, kalau dah tu yang kita sebut tadi, sekiranya tidak ada hajat, tak ada keperluan untuk duduk lama, jangan duduk lama. Tapi kalau ada keperluan tidak ada masalah. Kaum tu cerit-berit duduk lama, separuh nak keluar dah, jangan keluar, kan meleleh keluar kan nanti. Jadi biar ada habis, walaupun lama tak apa, kalau keperluannya masih ada lagi. Macam kalau basuh memang tandasnya jadi macam tu, maka tak ada masalah. Yang saya sebut sini memang bukan satu keperluan saja-saja nak duduk feeling dekat situ, ataupun dah tak ada kerja saja nak lepak dalam tandas pula. Yang jenis macam ni. Kalau yang tu tadi keperluan tak ada masalah. Cuma dia kena tahulah. Tu saya sebut, kalau definisi itu adalah definisi tandas, kalau kita ada keperluan, contohnya kita nak basuh ataupun nak cuci mop, apa yang biasa kita guna mop tu, kita nak bersihkan ke apa ke, tak ada masalah. Ataupun kita nak bersihkan ke, tak ada masalah. Walaupun berjam-jam kita nak tanggalkan daki dan sebagainya, tak ada masalah. Dan sekiranya ada keperluan, nak cat, mengecat ke tandas ke sebagainya, tak ada masalah. Yang kita sebut kat sini macam saya sebut tadi lah, dah tak ada kerja, dah nak pergi lepak dalam tandas pula. Jadi macam tu, maka tak boleh lah. Okey Yep. Okey dia macam ni, macam isu dia tadi dalam tandas. Katalah kita dalam tandas, kita nak berzikir, kaedahnya macam mana? Dalam hati tak apa. Nak membaca ayat Quran pun tak apa, dengan syarat jangan lafaz. Okey, saya masuk tandas, kaki kiri dah masuk tandas baru ingat, Allah, lupa baca doa. Macam mana nak baca? Boleh baca dalam hati. Ambil wuduk dalam tandas. Dalam ambil wuduk, macam kita bahas sebelum ni, disunatkan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, ayat Quran. Macam mana nak baca? Boleh baca dalam hati, walaupun di dalam tandas. Itu kaedah dia. Baca dalam hati tak apa, dibenarkan. Okey, kita masuk hadis yang ketiga daripada hadis bab adab qada hajat. Qala an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza yadkhulul qala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazata fayastanji bil ma'i, muttafaqun alaih. Maksud muttafaqun alaih iaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas radhiyallahu an, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada tempat kosong. Maksudnya tandas, dia terjemah sini khala' ni tempat kosong. Dia terjemah dari segi lafzi. Khala' ni memang dari segi bahasa Arab, dari segi bahasanya tempat kosong khala', tapi dari segi istilahnya tandas. Ni dia terjemah dari segi lafzi, tempat kosong, tandas. Dan memang orang Arab panggil khala'. Sebab apa? Zaman dulu definisi tandas dia lebih kepada macam kampung tu. Maksudnya pergi tempat pedalaman. Kalau orang Arab pergi tempat padang pasir jauh daripada manusia, itu yang dinamakan khala'. Adapun situasi kita adalah tandas. Dan sekiranya tidak ada tandas, boleh kita pergi, nanti ada perbahasan dia. Jadi maka aku tanggungkan, iaitu aku bawa beserta satu budak seperti aku, satu bekas kecil daripada air dan sebatang kayu panjang basah di hujungnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ni menceritakan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan idawatan, tengok nombor 2 tu, artinya bekas kecil daripada kulit yang dibuat menjadi bekas air. Macam kita gayung lah, jat ke, cuma dulu dibuat daripada kulit. Kita ni mungkin pelbagai lah, biasanya mungkin plastik dan sebagainya. Jadi Rasulullah ni ada Anas. Anas ni
dan bersama dengan seorang budak. Budak maksud dekat sini hamba. Gulam ni bahasa Arab hamba. Hamba jadi bersama dan bersama kayu. Bawa kayu. Kayu ini biasanya Rasulullah guna sama ada untuk ialah bawa ke zaman dulu, memang keperluan dia masuk tempat apa dia bawa kayu dan sebagainya. Jadi Rasulullah pergi tandas, fayastanji bil ma. Jadi syahidnya kita nak ambil, maka dia beristinja dengan air. Dalam umat Islam dibenarkan istinja yang pertama dengan air. Paling afdal batu dan air. Kalau satu saja, air. Dan boleh juga beristinja dengan batu. Dalam mazhab Syafi'i boleh juga beristinja dengan benda yang kesat. Nanti kita akan bahas hadis benda yang kesat seperti daun ataupun benda yang kesat. Itulah kulit kayu ke apa ke yang jenis kesat seperti batu. Jadi boleh digunakan. Jangan guna benda yang licin seperti cermin, seperti besi licin, seperti kuku, tulang, gigi. Benda macam ni tak boleh kerana dia licin. Tisu dia termasuk dalam yang dikatakan daun dan sebagainya. Jadi dekat situ ada, cuma paling afdalnya fayastanji bil ma, dengan air. Dari segi hukum dibenarkan seseorang beristinja dengan air saja boleh, dengan batu saja ataupun benda yang kesat boleh. Kalau tanya mana afdal, paling afdal batu dan air. Sekiranya satu saja, air paling afdal. Cuma kalau nak guna selain pada air, ada syarat dia sedikit. Kalau batu, nanti kita akan sampai hadis pembahasan dia, jangan kurang daripada 3. Mesti 3 ke atas. Dan begitulah kiaskan pada yang lain. Dan ada syarat pula. Kalau air boleh, najis tu kering boleh kita basuh dengan air. Kalau nak istinja tak boleh. Najis dah kering, nak istinja macam mana? Nak guna batu, dah jadi kering dah, najis tak akan habis. Kalau untuk air, najis kering pun tak apa. Mana tahu dia tertidur, sedar-sedar dah kering dah najis dia, tertidur. Ingat nak bangun tahajud, rupanya tahajud pergi tidur dalam tandas, ngantuk sangat, tak sedar-sedar azan subuh. Tengok-tengok Allah dah kering dah. Nak istinja tak boleh. Sebab apa? Najis sudah kering. Kena guna air. Jadi itu perbahasan kita akan sampai. Jadi dekat sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih air. Okay, ada soalan berkaitan hadis ni? Ya. Guna alas kaki. Okey. Yang ada dalam nas menutup kepala. Menutup kepala. Rasulullah kalau nak masuk, Nabi akan pakai alas, sesuatu yang menutup kepala. Itu ada. Adapun kaki, dia bukan disyaratkan. Maksudnya kalau nak pakai tak apalah. Adapun kepala, ya memang ada. Ada hadis yang Nabi SAW menyuruh untuk menutup kepala. Cuma dari segi hukumnya, boleh tak masa tandas tak pakai? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ada soalan? Tak ada, kita masuk hadis yang seterusnya, hadis yang keempat. Qala wa anil Mughirati bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhil idawata fa antalaqa hatta tawara anni faqada hajatahu, muttafaqun alaih. Rawal Bukhari Muslim maksud dia. Diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah bekas air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi sehingga berlindung, tidak nampak daripada ku, lalu membuang hajatnya. As-San'ani meriwayatkan hadis, mensyarahkan hadis ini, menyatakan
hukum wajib sitrah, iaitu di mana Rasulullah dalam hadis menyatakan Rasulullah pergi tempat jauh untuk jangan dilihat. Maksudnya walaupun dalam keadaan nak qada hajat, wajib menutup aurat juga. Maksud menutup aurat dekat sini daripada penglihatan manusia. Boleh faham Maksudnya, Ustaz, habis nak tutup macam mana ni? Nanti tersembur dengan seluar. Kena buka. Maksud buka boleh, jangan terdedah kepada manusia. Jadi hadis ini mengharamkan orang yang mendedahkan auratnya kepada orang awam. Contohnya tandas awam, kita masuk khususnya lelaki, kalau dia buang air kecil, kata yang saya sebut tadi tu, dekat dia sembuh kat dinding, orang lain masuk boleh tengok tak? Maka haram hukumnya. Kenapa? Yang pertama, mendedahkan aurat. Kencing pun kena tutup. Sebagaimana hadis ini menyatakan Rasulullah pergi tempat jauh, maka dia kena pergi, walaupun dalam tandas, kerana itu masih umum lagi, tempat bukan dalam tandas umum keluar masuk, maka haram. Mendedahkan aurat haram, tak boleh. Sebab itulah orang pergi siap boleh tengok-tengok, ngintai-ngintai, haram hukum dia, tak boleh. Dan Islam adalah haram melihat aurat, kerana aurat lelaki di antara pusat hingga ke lutut. Itu yang boleh kita boleh dedahkan. Adapun bawah daripada pusat, haram kita tunjuk kepada orang lain, maka tak boleh. Ini adalah maruah. Di antara Allah sebut orang yang qad aflahal mu'minun, dalam surah Al-Mu'minun Allah katakan telah berjayalah orang beriman. Di antara Allah sebut alladzina Allah sebut itu alladzina yahfazuna furujahum. Ya, bukan. Ayat qad aflahal mu'minun, sampai dalam ayat itu Allah ada menyatakan tentang di mana orang beriman ini dia akan menjaga kemaluannya. Ataupun surah An-Nur Allah pun menyebut juga Qulil mu'minin yaghuddun absarahum wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada orang iman, tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Wa qulil mu'minat, dan kata kepada perempuan mukminat, tundukkan pandangan dan jaga kemaluan mereka. Jadi yang dimaksudkan menjaga maruah ini, kemaluan ini, maruah, maksudnya ini pun termasuk maruah. Tak boleh kita tayang-tayang, tunjuk-tunjuk orang, tak boleh. Walaupun sesama lelaki. Dalam keadaan qada hajat pun wajib jaga. Tak boleh kita nak tunjuk-tunjuk, tak boleh. Dan Islam haram kita menunjukkannya. Jadi kalau orang yang buang qada hajat, buang air kecil yang keadaannya seperti itu, haram hukumnya. Dan ada hadis yang melarang kencing berdiri. Cuma kita nak sebut kat sini dalil paling kuat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini, iaitu sitrul aurah. Nabi pergi ke tempat jauh untuk menutup aurat. Adapun tandas terbuka, dan sekarang ni Mak Saleh buat pula tandas cermin. Boleh tengok supaya feeling lah macam-macam, itu semua barat. Nanti Nabi dah sebut dah, umat aku ni akan mengikut Yahudi ni sejengkal shibrin bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sampai orang Yahudi ni masuk dalam lubang bewak pun umat aku akan masuk dalam tu juga lubang. Jadi ya, kita dapat lihat hari ni macam tu. Mak Saleh buat ni, kita pun nak buatlah. Contohnya apalah, makan benda-benda pelik-pelik dapat 1 juta ke 1,000 ke, kita pun buat jugalah. Makan ulat, makan cacing juga, meniru. Tak tahulah rancangan apa, kita tak tahulah tu makan ni makan tu, benda haram tak boleh makan dalam Islam. Ustaz, duit Ustaz, matlamat tidak menghalalkan cara. Mencari rezeki, dia nak cari rezeki, dia kena cara yang halal, tak boleh dengan cara yang haram. Maka tak boleh nak dapat duit ratus-ratus ribu makan benda haram, tak boleh. Dan termasuklah yang kita sebut tadi, iaitu dalam Islam diharamkan, ataupun kita baca hadis yang keempat tadi,
berkaitan tentang menutup aurat. Jadi kita nak tiru barat pun kemajuan, niat kita nak kemajuan, nak moden, walaupun tujuan kita macam tu tidak menghalalkan cara. Matlamat kita nak macam tu tak menghalalkan cara, nak memudahkan ke apa ke, tak boleh. Macam mana pun kena tutup aurat. Sebab itulah kita kena lindung, tak boleh terdedah. Ada soalan? InsyaAllah part hadis yang kelima ni mungkin kita baca hadis yang last, hadis panjang. Okay. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'anaini alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim, rawahul Muslim. Dalam ni ditulis salah baris, rawahu Muslim, ditulis rawi salah, mana dia bukan rawi tapi rawahu Muslim. Wa zada Abu Daud an Mu'adz wal mawarid wa lafzuhu ittaqu mala'inas salasah al baraza fil mawarid wa qari'atit tariq wa zilli. Wa li Ahmada an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma au naqima'in wa fihima dha'fun wa akhrajahu at-Tabarani. An-nahyu an qada'il hajati tahta asjar, tahta asjaril samarah wa dhaffatin nahri al-jari min hadits Ibni Umar bisanadid dha'if. Okey, maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu sekalian akan dua perkara yang boleh mendatangkan laknat, kutukan daripada Allah Azza wa Jal, iaitu orang yang berak di jalan, orang-orang lalu lalang kerana busuk, atau di bawah pokok teduhan orang-orang, iaitu di tempat berteduh orang-orang untuk tidur tengah hari atau mengambil udara baik. Telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan tambahan daripada Abu Daud menambah daripada riwayat Mu'az, dan tempat datang orang-orang dahulu seperti mata air atau sungai dan jalan raya, tempat bernaung. Dan bagi Ahmad daripada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu an, atau tagung air, maksudnya air yang bertakung, air kolah ke ataupun sebagainya. Diriwayatkan oleh Tabrani mengeluarkan tengah kencing berak di bawah pokok kayu tegahan, ditegah, dilarang kencing di bawah ataupun berak di bawah pokok kayu yang berbuah dan di tepi sungai yang hanyut, maksudnya air yang dalam. Hadis ini diriwayatkan ada sedikit perbahasan dhaif. Kita dah sebut walaupun dhaif, di sana ada hadis yang sahih, iaitu Imam Bukhari dan Muslim, hadis pertama. Hadis ini menceritakan tempat yang dilarang bagi orang Islam untuk membuang ataupun qada hajat. Yang pertama adalah hadis Imam Bukhari tadi, fi tariqin nas, laluan orang. Kalau kat kampung dia jalan-jalan macam tepi-tepi rumah gitu kan, orang dulu buang air tandas kat luar, bukan dalam rumah. Maka tempat laluan orang ni haram kita buang tandas, buang najis, kencing ke berak apa, tak boleh. Ataupun di bawah tempat orang berteduh, wakaf ke, berak macam tu je, ataupun kencing tempat macam tu je, maka dia haramkan, tak boleh. Kalau tuan-tuan, siapa yang pernah pergi Yaman ataupun pergi Mesir? Ada kat sini tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi Yaman, jangan terkejut tempat saya belajar, lain sikit. Dia kaedah dia lain. Orang Melayu kita buat kaedah, kullul jidal wa huwa hamam. Setiap dinding itu adalah tandas awam. Jadi orang Arab Yaman ni kebanyakan dia
dia main sembuh kat dinding je. Dan orang yang tengok dia tu, orang tu yang perlu dipersalahkan. Kita tengok, ish, tak malu orang ni. Pada pandangan masyarakat dia tengok kita balik, dia ni tak malu orang duk ngintai orang buang air kecil. Contohnya. Kita pula yang kena. Padahal kalau kita, orang ni tak malu sembuh macam tu kat dinding rumah orang. Jadi rupanya adat dia macam tu. Biasa orang yang buat macam ni orang yang tidak multazim lah, orang yang awam, bukan orang yang multazim, bukan orang warak lah, orang yang kampung biasa memang selalu jumpa. Kadang kita terkejut, biar betul. Mula-mula sampai tu terkejut, betul ke ni? Rupa abang-abang nama kata, memang lah tu. Dia bawa lah batu 2-3 sana banyak batu. Dia sinjak dengan batu je. Jadi benda tu dah menjadi termasuk Mesir juga. Benda tu menjadi bukan benda satu keaiban, bukan. Malah orang yang tengok tu, dia anggap kita tu yang tak malu. Kita ingat dia tu tak malu, rupanya kita yang dikata tak malu. Sebab kita ni mengintai orang. Cuma dia akan cari tempat sorok-sorok sikit lah, tapi tempat dinding gitulah. Dan ini sebenarnya dalam Islam tak bagus. Dan sebagaimana disebut, di jalan orang, tempat orang berteduh, maka tak boleh. Dalam hadis ni, walaupun dia tak sebut cara umum, cara detail, di sana dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i ada meliskan ataupun menyeraikan tempat-tempat yang dilarang, malah menjadi haram. Di antaranya tempat lubang yang ada binatang. Contohnya lubang semut. Kita dengki dia, gigit aku, jaga kau, ambil aku hujan. Dia pun sembuh hujan. Hujan ribut, hujan taufan habis. Semua tu pening je. Haram, tak boleh, khianat dia. Tak boleh kencing tempat macam tu. Walaupun semut, kena ingat, semut ni di antara binatang yang famous. Binatang kat dunia, cuba sebut berapa jenis spesies binatang. Berjuta-juta, bilion-bilion nama binatang. Dan dalam Al-Quran hanya Allah sebut berapa jenis binatang saja. Di antaranya An-Nahlu. An-Namlu. Ada surah dalam Al-Quran 114 tu, ada satu surah namanya surah semut. An-Namlu, surah semut, di mana menceritakan semut. Nahlu lebah, Namlu semut. Jadi semut ni di antara binatang famous dalam Al-Quran. Maksudnya Allah sebut, bayangkan jutaan binatang-binatang lain, ada binatang semut. Jadi semut ini ada keistimewaan dia. Tak boleh kita buat macam tu. Dan kita kena ingat, binatang-binatang ni, kalau walaupun kita kata manusia ni kalau disebut, kamu ni binatang betul lah, kita rasa orang tu hina. Tapi binatang tu tak sehina orang tu. Kerana manusia yang sesat, Allah sebut balhum adal, mereka ni lebih sesat daripada binatang. Kerana binatang tidak menyembah sesama jenis dengan dia. Tapi manusia ni belajar tinggi-tinggi, dapat doktor, pergi sembuh lembu, pergi sembah lembu. Kelulusan doktor, tengok sembah lembu, ataupun sembah kambing, ataupun sembah semut. Tak kira apa-apa kan. Jadi manusia ni lebih sesat daripada binatang. Binatang dia tak sembah kayu, dia tahu. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran jelas, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini umum, maka hukumnya adalah umum. Apa saja ada di langit dan di bumi, termasuklah binatang dan sebagainya, bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuklah binatang, semut dan sebagainya. Maka umat Islam tak boleh menghina binatang sampai tahap macam tu. Kita pergi kencing kat lubang-lubang semut ke, lubang, ataupun kita pun berak lubang, ada lubang tikus ke, pergi makan ataupun gigit barang-barang aku, ambil kau, kita pun berak, tutup lubang dia. Tak boleh, dia haramkan. Ini dalam mazhab Syafi'i, tak boleh. Tempat lubang-lubang yang ada binatang sedemikian, tak boleh. Dan juga hadis ini melarang umat Islam, khususnya orang Islam, berak ataupun kencing
di bawah pokok yang ada buah samarah, buah yang boleh dimakan. Dan termasuk juga dalam air yang bertakung, termasuk juga yang la hadis di antara hadis Nabi sebut dalam hadis sahihain, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah seseorang kamu membuang air, kencing dalam air yang bertakung. Perbahasan lama panjang. Air bertakung, kalau air mengalir macam mana? Jadi larangan, ulama kata air bertakung itu adalah haram, air mengalir adalah makruh. Jadi perbahasan panjang. Cuma kita nak sebutkan sini, umat Islam tak boleh. Ustaz, saya mandi dalam kolam Ustaz, kolam berenang. Jadi sejuk, sedap je, sembuh. Jadi dia rasa dingin sikit, panas sikit Ustaz, boleh ke tak kencing dalam air? Biasa mandi kat air kolam kan, berenang kan. Jadi sejuk-sejuk, bukan orang tahu pun. Kuning pun sekejap sikit-sikit dah tak ada dah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, ma'ud daim, sekini air yang bertakung, haram. Jadi lihatlah pada proses air kolam tu. Ada yang jadi air kolam, ini proses dia air jari, air yang mengalir. Maksudnya dia buka piping, lepas tu dia sentiasa penuh, keluar. Maksudnya air tu tak bertakung. Dia buka macam kolam. Ada yang jenis recycle. Dia bukan buka pipe keluar tu buang, tak. Dia buat sistem macam air aquarium. Yang ni sedut, yang ni pump masuk balik. Jadi dia pusing macam tu. Jadi macam aquarium. Proses macam tu. Ada yang jenis dia terus buka pipe, air terus dibuka, maksudnya sentiasa air yang baru. Maka hukumnya sentiasa air baru tu dihukum sebagai air yang mengalir. Kalau air bertakung tu dihukum air yang bertakung. Jadi tengoklah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang kencing dalam air yang bertakung adalah haram. Jadi kena pergi tandas lah. Dan memang tak lawas kalau kita kencing dalam air. Dia akan tak lawas. Memang sunnah Rasulullah kencing duduk dan sebagainya. Itu adalah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi larangan ini Nabi melarang kita kencing-kencing tempat ini, maka tak boleh sebagai orang Islam. Jangan kencing di tempat sebagai sebut tempat jalan, tempat orang berteduh, bawah pokok yang berbuah, dalam air. Maka ini adalah diharamkan, dilarang dalam Islam, tak boleh. Ada soalan? Tak ada. InsyaAllah apa yang kita dengar pada malam ini moga menjadi manfaat teladan kita kepada kita semua. Adik yang kurang tu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.